Assalamualaikum guys, welcome back. Untuk info korang, which kalau kata korang tak nak tahu pun tak apa. Dalam seminggu lepas, grup penyanyi perempuan Dola ada keluarkan MV lagu baru diorang, Question. Ini antara lagu baru lah yang menampilkan tiga basically debut lah untuk this new kind of direction, yang tampilkan tiga penyanyi Dola yang sebelum ni bergerak dengan 4 orang. Sebelum salah seorang daripada dua orang ni tarik diri sebab nak buat haluan sendirilah, dan aku tengok siap kahwin lagi kan. But anyway, kita bukan nak promote lagu baru dua orang ke apa semua ke, tapi aku nak share lah pandangan dari seorang penceramah bebas iaitu Ustazah Asma, yang mana ini apa yang Ustazah Asma cakap berkenaan dengan video klip terbaru Dola ni, yang mana ini apa yang aku ringkaskan lah. Pertamanya, saya tengok grup tu makin seksi, makin ketat pakaiannya, tarian pula makin menggoda. Saya rasa macam dah tanam parah. Ini seni hiburan Malaysia tapi lebih kepada show dewasa. Aku dah tengok dan memang betul cara diorang pakai tu memang nampak sangat lah diorang ni nak tiru genre idaman diorang iaitu K-pop, tapi nampak macam Brickfield Red Light Pop pun ada. Ini satu benda yang memalukan. Lagi-lagi bila ada ahli dalam grup ni yang merupakan seorang Muslim. Tapi walaupun bukan Muslim pun, still mereka bawa nama Malaysia yang utamakan kesopanan. So kita tahulah Ustazah Asma cakap pasal siapa specifically. Cuma itulah aku sebenarnya respect dengan perubahan bekas ahli Dola, Sasha kalau tak silap aku nama dia. Sekarang ni cantik lah nampak, siap bertudung, dengan boleh nyanyi lagi dengan Fazura. Berhati-hatilah bila berkata. Yang adik lagi seorang ni tak tahulah entah kenapa. Dekat dalam video klip ni aku nampak macam dah hilang dah seri dia. Nampak tua pun ada. Tak tahulah sebab makeup ke apa ni semua ke. But then itu pandangan akulah. Masalah jadi lebih teruk bila ramai orang puji Malaysia's pride international level. Saya risau bila benda salah dipuji, dia akan jadi normal dan remaja akan ikut vibe you do you tanpa fikir batas agama. Saya bantah mindset itu antara dia dengan Allah, sebab kalau maksiat buat secara terbuka dan mempengaruhi orang, itu bukan lagi hal peribadi. Untuk part tu pun aku setuju juga. Ramai sekarang ni kalau kita tengok dekat social media apa semua tu memang akan guna alasan yang sama. Korang sendiri pergilah tengok dekat platform X, dekat Threads sebagai contoh. Bila kata kita tegur, yang jenis ketum ni dia akan bagi alasan. Kubur masing-masing. Dia tak kacang kau. Tak payahlah kau nak sibuk hal orang lain. Masalah jenis orang macam ni kan, diorang tak sedar. Kalau kata Allah turunkan azab, kita semua kena. Dan kau tak sedar. Kalau kata engkau mati, siapa yang uruskan? Engkau tak sedar. Kalau kata engkau buat salah dekat depan mata, kalau kata kami tak tegur, nanti dekat akhirat, kami juga yang Allah akan persoal. Kenapa enable pelakuan macam ni? Kenapa enable pelakuan macam tu? Ambil teguran ni bukan kerana kebencian tapi kerana sayang. Sebab kalau budaya buka aurat dan tarian menggairahkan terus disokong, ia akan merusakkan generasi. Resi tak perlu tayang tubuh untuk jadi hebat. Kalau kita berhenti angkat benda tak elok, budaya tu akan padam sendiri. So, untuk part yang tu pun aku setuju juga. Contohnya macam wrestler hijab pertama Malaysia, or perhaps dunia lah kan, Nur Phoenix Diana. Sekarang ni dah sampai ke US and dah lawan dah dengan ex-WWE superstar yang sekarang ni menggila dekat AEW dan dikenali sebagai Mercedes 12 belt Moni. Sekarang ni dah 13 belts dah. Satu nama yang nama yang sangat-sangat besar. Nama yang sangat-sangat orang kata tu cukup dikenali di serata dunia, especially dekat dalam bidang gusti profesional. Tambah pula Mercedes Money aka Sasha Banks ni, dia ni saudara Snoop Dogg. So tak perlu pun nak tunjuk benda yang tak berkait dengan sukan diorang tu. Dia still lagi berhijab, still lagi tutup habis. Tak macam wrestler-wrestler lain yang kita tengok siap tunjuk apa benda yang tak patut semua kan. Jujurnya lah, aku ni lelaki weh. Kalau kata tengok lah awek duk comel-comel, duk pakai dress sama semua macam tu, aku sendiri pun cair. Tapi macam mana pun aku tetap kena setuju dengan Ustazah Asma. Benda tu bahaya sebenarnya, perasaan tu bahaya sebenarnya. Apa pun, ini teguran dari seorang Muslim kepada Muslim yang lain. Pada sahabat non-Muslim dan juga pada member-member yang non-Muslim dekat dalam grup tu, harap tak terasa. Sebabnya kita tak fokus teguran ni pada korang. Dan jujurnya kan, aku tengok lah member non-Muslim dekat dalam grup tu. Contohnya macam Tabby. Jarang lah aku tengok dia duk pakai pakaian yang menjolok mata, yang tak berapa senonoh semua ke. Masih ada batas. So, aku sebenarnya respect dengan Tabby atas choice dia. Cuma yang Muslim yang kat dalam tu je lah. Harapnya nanti boleh lah ikut jejak langkah Sasha, ikut jejak
ikut jejak apa artis Muslim yang lain, makin ke arah kebaikan maksud aku. Kita boleh ambil contoh macam Zizi Kirana. Ya. So dekat sini kita doakanlah semoga Sabronzo akan ke arah sana juga, insya-Allah. Amin. Dan satu lagi, waktu aku tengah buat video ni, aku dapat tahu yang pihak pengurusan dah pun take down video klip yang dikongsikan tu, yang mana pihak pengurusan kata diorang ambil berat lah pasal apa yang diperkatakan, diorang hormat lah pandangan dari kita rakyat Malaysia, netizen dan semua kan. So pada aku itu ialah satu keputusan yang berani, satu keputusan yang menunjukkan betapa committednya pihak pengurusan untuk make sure isu ni dia tak membawa pergi ke konflik yang lain. Sebenarnya boleh je kalau macam kata pihak pengurusan ni dia ikut certain influencer dekat Malaysia yang bangang, yang mana lagi orang tegur, lagilah dia justify apa benda yang diorang buat kan. Tapi pihak pengurusan pilih untuk menjernihkan keadaan dan delete video music Dola tu, which aku tahu untuk buat music video tu bukan kosnya sikit tau. Kos dia sangatlah tinggi. So untuk aku respect dan berterima kasih pada pihak pengurusan Dola sebab ambil tindakan yang berani macam ni. Terbaik. Dan akhir kata pepantun, kuih cekodok, kuih keria. Beli selori, buat jamuan, habis ditayang satu dunia. Seronok sampai lupa Tuhan. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe guys. Thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Aku sebenarnya tak percaya bila kata kita beli racun rumput dan semua kan untuk kita pakai dekat kita punya rumput, sebab sebelum ni aku pernah pakai, tak jadi apa-apa. Tapi lepas tu aku try lah macam beli satu baja ni untuk aku punya laman aku, sebab laman aku ni dia memang sihat lah. Bila kata kita potong dalam seminggu 2 minggu macam tu, dia dah naik balik dia punya lalang whatever semua kan. So aku belilah benda ni. Dan bila kata aku try, masa awal tu macam tak jadi apa pun. Rumput still lagi subur, hijau apa semua. But then, almost 1 minggu kemudian, rupa-rupanya dia baru start bertindak. Dah kita boleh nampak sekarang ni aku punya rumput semua tu dia dah start mati. Dia punya root semua mati. Masih ada lagi hijau-hijau sebab waktu aku beli yang first dulu tu, aku beli satu. Tak percaya, aku beli satu. So that's why bila kata aku beli yang itu, aku try pakai, adalah sebahagian tempat tu tak terkena racun ni. Dan sekarang ni aku beli yang baru untuk aku clearkan everything. So that's why aku beli benda ni. Aku recommend lah untuk korang, kalau kata korang ada masalah rumput berluka panjang sangat ataupun korang macam dah tak tahan dah, tebas-tebas dia naik balik, tebas-tebas dia naik balik. Korang beli benda ni sebab dia akan bunuh beluka rumput daripada dia punya akar. So laman korang akan jadi bersih, akan jadi clear dan jimat duit korang. Murah sangat sebenarnya. So kalau korang nak beli, korang boleh tengok dekat link yang aku share.